Kuat sangat kan? Okey. Dengung tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bidahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmatnya dan izinnya dapat kita ditemukan pada pagi ini untuk kita meneruskan tadabbur surah Al-Baqarah masuk ayat baru ayat yang ke-103. Saya kadang batuk sikit ni, takut jangan terganggu pula fokus. Ya, okey. Ayat sikit. Bismillah. Baik, kita tengok ayat 103. Ayat yang pendek. Hari ni kita akan bincangkan perkara penting dalam ayat ni walaupun dia pendek. InsyaAllah. Okey, kita baca ayat ni dulu. 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. Baik. Jadi ayat ni sambungan daripada perkara dalam ayat yang ke-102 tentang bagaimana akhirnya ahli kitab daripada Yahudi ni terjerumus ke dalam satu kesesatan yang sangat dalam, iaitu sampai kepada sihir lah. Sampai kepada sihir yang kita maklumkan, siapa yang terjerumus ke dalam perkara ni, maka dia bukannya sahaja dosa besar, bahkan sampai dosa itu mengeluarkan dia daripada apa? Agama dia. Begitu sekali. Bagaimana hadis yang kita dah bacakan. Siapa yang datang kepada siapa? Arrafan kan? Semua tu. Lalu dia pun minta tolong, bertanya kepada orang dan dia benarkan, disetujulah dengan syarat-syarat dia. Maka apa dia? Dia telah kafir kepada apa yang Nabi SAW bawa, iaitu Quran. Bahkan siapa yang datang saja, datang je, datang saja bertemu dan dia nak dengar je, tanya je, tapi dia tak ikut, apa berlaku kat dia? Saya datang saja jumpa je, nak tanya-tanya je, tapi saya tak ikut pun, apa jadi? Solat dia 40 hari tak terima. Datang je, tak percaya pun kan, datang saja. Itu dalam hadis Nabi, man ata kahinan arrafan au sahiran tu fasa'alahu an syai' kan, dan dia bertanya tentang sesuatu, tanya je, minta tolong je, apa je, tapi tak sebut pun fasaddaqahu, tak ada. Lam tuqbal solah arba'ina lailah, tidak diterima solatnya 40 malam.
tu menggambarkan dalamnya kesesatan dalam perbuatan sihir ni. Dan jadi kita nak tengok apa yang Allah nak sebutkan dalam ayat ni. Walau nanti kita akan buatlah untuk dalam ayat ni daripada 1 2 1 3 sampailah 1 2 3 kita buat kesimpulan dia lah. Okey, hari ni kita tengok ayat yang ke 1 3 terjemah tu. Wa apa? Dan. Lau apa? Kalaulah. Jadi kita berterjemah kalaulah. Dan kalaulah anna kalau di tengah macam ni dia lain sikit lah. Kita bezakan sikit makna dia. Dia ada kita jumpa inna. Inna ni duduk depan sekali kan? Ni sesungguhnya. Kalau kita jumpa anna dengan hamzah daripada atas lah. Ini dia duduk di tengah ayat. Dia bukan jadi mula-mula. Kalau dalam ni inna ni contohnya surah Baqarah ayat 6 kan. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Ni inna. Inna dia jadi kepala ayat. Kalau anna ni dia bukan kepala ayat, dia rentetan ayat, dia sambungan ayat. Jadi terjemahan dia bukan sesungguhnya, terjemahan dia apa dia? Bahawasanya. Jadi dua-duanya makna penegasan juga, tapi cuma beza penegasan di tengah ayat. Penegasan sebagai pelengkap dengan penegasan sebagai kepala ayat lain. Boleh faham? Ni penegasan kepada pelengkap kenyataan sebelumnya. Okey. Ingatlah. Kalau inna apa makna dia? Kalau anna maknanya apa? Inna ni maknanya apa? Permulaan subjek ayat. Kalau anna pertengahan ayat, sambungan daripada apa yang diperkatakan sebelumnya. Okey. Jadi dan kalaulah anna apa? Bahawasanya lah. Bahawasanya mereka. Siapa mereka ni? Bahawasa mereka siapa? Dia ni golongan yang telah ikut syaitan tu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki. Ayat 102 tu lah. Golongan yang dah ikut wahyu syaitan. Ajaran syaitan. Jadi kalaulah mereka ni yang dah terjerumus tu tadi, mereka apa? Amanu. Maksudnya beriman macam mana? Kita nak faham mana iman ni. Jadi amanu daripada perkataan apa? Amanu daripada perkataan asal dia ni. Amina lagi. Ni dia punya fi'il madi dia. Kalau dia punya mudhari dia manu. Kalau yang ni amnan ataupun yang kita kata aman kan, keamanan ni aman. Ni amanan. Maksudnya apa ni? Tenang maksudnya. Aman tenang lah kan. Tenang. Aman. Tenang. Tenang dalam apa? Asal beriman ni, sebelum pergi kat iman tu, ni dulu ni. Tenang. Jadi tenang ni ada dua. Keamanan ni, keamanan kata-kata. Keamanan kan. Sebenarnya keamanan ni bahasa Arab juga. Keamanan ni yang kita nampak apa?
Siapa? Kita faham aman tu maksudnya macam mana? Lagi? Tenang. Itu makna dia. Ada peperangan lagi. Selamat, tak ada gangguan. Ya, betul. Okay. Betul dah tu. 50 markah. Sikit. Jadi dalam Quran ni aman ni dua. Itu aman secara batin. Batinun. Satu zahir. Ataupun bukan. Sekejap, tukar. Ni lebih tepat. Amal secara maknawi. Amal secara hissi. Dah pandai ya. Saya buat maknawi lawan dia hissi. Error lah. Maknawi maknanya apa? Maknawi ni kita boleh dapat dia secara makna dengan fikiran. Ini dengan apa? Dengan satu yang akal, fikir. Ni dengan akal, dengan ilmu, fikiran. Yang hissi ni dengan hissi maknanya panca indera. Kita boleh rasa. Diri apa? Panca indera kita boleh rasa. Tak payah nak tahu pun, tapi orang boleh tahu. Tak payah berilmu pun dia boleh faham. Jadi yang ramai perasan yang mana? Yang ni lah. Mak dapat makan okey, kan? Hidup tenang, rumah semua dapat okey. Itu gitu, kan? Yang ni jarang orang nampak ni. Okey. Sebab apa? Yang ni hanya dapat siapa? Siapa yang akan rasa nampak ini? Hanya orang berilmu je dapat faham makna keamanan secara maknawinya. Orang yang tak ada ilmu dia tak rasa. Baik. Sebab itu yang mana yang lebih utama dan kekal? Yang ni. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Ni lebih utama dan paling kekal. Ya. Bahkan kalau ada ni, yang ni tak ada, itu bukan makna keamanan juga. Ni kan, macam indera, semua dapat makan cukup semua kan. Dan orang anggap itulah aman, tak juga. Keamanan tanpa ni, tanpa amanan maknawi ni, maka itu bukanlah aman yang sebenar-benarnya. Itulah itu nombor 1. Tapi kalau ada ni je, tak ada ni, ya itu juga namanya keamanan. Saya nak faham tu. Okey, sekarang ni kita tengok surah ni. Yang ni dalam dia surah 8, surah 6, ayat 82. Al-An'am. Ayat 82. Nampak? Muka surat 138. Ya. Allazina amanu walam yalbisu. Okey. Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. 100 ayat 80. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala firman apa? Orang-orang yang tidak beriman ke? Orang-orang yang beriman, kan? Dan tidak mereka mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Zalim ni dia maksud dia syirik lah, kesyirikan. Jadi ada campur sikit. Ya. Sesuatu tu, contohnya syirik ni ada syirik kecil, syirik besar. Dia buat sesuatu, dia kata kerana Allah, solat dia. Tapi rupanya kerana apa? Kerana mak dia juga sikit. Kan? Tu contohlah. Tu dalam syirik yang tersembunyi. Dan syirik yang besar, lagi-lagilah kan. Macam musyrikin kat Mekah. Kaabah di depan mata. Tapi sebelum sampai Kaabah, dia ada bahala-bahala dia pula. Walaupun dia talbiyah juga, dia buat tawaf juga. Disebut labbaik Allah. Tapi dicampur dengan labbaik juga kepada Ubah semua campur. Itu nama zalim. Dalam masuk ayat ni, zalim tu adalah asyirk. Okey. Orang-orang yang beriman dan tidak yang bersih imannya tu dengan tauhid tanpa sebarang kesyirikan. Jadi Allah kata apa? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam ayat ni Allah kata ulaika lahumul amnu. Apa maksud dia? Bukan amnu. Apa dia? Amnu apa? Keamanan tu, amnan ni. Amnan dia kata amnu. Mereka lah orang yang dapat keamanan. Amanan apa ni? Ni tak cerita pun pasal makan minum kan? Ni cerita pasal apa? Keimanan dia tu yang mantap. Dia rasa tenang dalam apa jua keadaan. Ini cerita siapa ni? Ini cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan tenang walaupun dia seorang diri. Tapi Allah kata dia dapat keamanan. Sebab apa? Bahkan dia semua orang musuh dia kan? Dia satu je, ajak. Akhirnya sampai dia nak kena apa? Kena bakar. Ada tak sedikit pun menggugat dia? Tenang dia tu? Tak ada, dia tenang. Ini, betullah. Ini tenang apa maknawi dengan ilmu tadi. Dia dapat. Para sahabat Nabi, masa awal dakwah Nabi, mereka tenang tak? Tenang tak dapat? Apa berlaku kat para sahabat Nabi masa awal dakwah? Oh, diseksa. Ada tak menggugat dia? Dia punya prinsip. Dia punya tauhid dia punya keyakinan kepada Tuhan. Tak. Itu maksud tenang yang nombor satu. Kalau kita ada makan minum pun, tapi apa? Tak ada yang nombor satu ni, ada faedah? Tak ada. Bangunan tinggi-tinggi ke, megah ke, tapi semua akhlak semua tak kenal Tuhan, ada faedah ke? Itulah, fahamlah sekarang ni. Jadi kalau nombor satu ni ada, itulah dia yang nombor satu, yang utama. Yang dua ni kalau tak ada, kalau ada bagus, kalau tak ada pun apa? Tak dapat apa-apa juga. Ya, tengok macam mana kan? Tengok boleh doktor-doktor tu apa dia kata? Tetap kat sini juga. Mati pun kena buang hospital pun tak ada masalah. Sebab apa? Ulaika humul amnu wa hum muhtadun tu. Hidayah tu lah sumber ketenangan paling utama. Ramai orang sangka ketenangan paling utama apa dia? Dapat makan, minum, tak ni kan? Tak. Sumber ketenangan paling utama adalah hidayah. Tapi ramai tak cari hidayah. Tak. Dia sangka ketenangan adalah bila dia boleh apa? Cari duit kan? Tengok hidup tak tenang juga. Lagi duit banyak, lagi tembok bina lagi besar. Kan? Lagi kena hire guard pula. Lagi banyak, hidup tak tenang. Sebenarnya yang tenang adalah sumber ketenangan utama adalah hidayah. Betul lah kata orang-orang yang apa? Beriman. Dan tak mencampurkan keimanan dengan keyakinan dia kepada Tuhan dia ni. Itulah orang yang paling berhak untuk dapat masuk ketenangan yang sebenar. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nampak Ini nombor satu. Sekarang ni kita pergi yang kedua. Macam mana pula dengan yang tadi? Yang kita jawab tadi kan? Dapat apa tadi? Ketenangan tadi, keamanan tadi tu. Cuba buka surah 16. Ayat 112.
Ini keterangan yang zahir. Nampak? Yang manusia sangkakan. Oh, inilah dia. Hakikatnya muka surat apa? Surah 16. Ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Sambung ayat 113. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Jadi Allah membuat satu perumpamaan. Sebuah negeri. Kanas aminatan mutmainnah, apa tu? Yang aman dan tenang kan? Tempat negeri tersebut. Tenteram semualah. Ni yang kita nampak ni keamanan secara apa ni? Maknawi ke hissi? Hissi. Semua kan. Apa berlaku? Jadi gambaran awak ni tengok hissi. Ya'tiha rizquha, nampak? Tadi muhtadun. Petunjuk kan? Keamanan tu dengan petunjuk dengan ilmu. Tak nampak, sifat dia tak nampak. Yang ni nampak tak? Nampak rezeki, makan sedap semua. Ni. Jadi datang rezeki daripada negeri dia tu. Mana segala tempat sudut. Orang kata apa? Pacak je apa-apa pokok kan? Kayu apa-apa tumbuh semua. Macam itulah orang kata. Min kulli makan. Ya'ti harizquha min kulli makan. Negara tu cukup-cukup penuh dengan nikmat-nikmat secara yang kita boleh rasa ni dengan panca indera kita. Melimpah ruah. Tapi apa berlaku? Jadi oleh kerana mereka ni hanya nikmat ni je yang nampak. Dia lupa yang ni lah punca kepada nikmat ni sebenarnya. Hanya ditinggalkan apa? Ditinggalkan petunjuk ilmu ni. Apa berlaku? Fakafaras bi'an umillah. Penduduk itu akhirnya dia ingkar dengan nikmat-nikmat Allah ni. Untuk apa? Ambil apa? Hidayah daripada Allah lah. Apa berlaku? Fa'azaqahullahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Jadi Allah cabut nikmat ni daripada mereka ni, dengan Allah bagi mereka apa? Diselumui oleh kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka sendiri lakukan. Apa yang mereka lakukan? Ayat 113. Demi sesungguhnya telah datang kepada mereka para rasul. Apa ni? Beri peringatan. Jadi rasul bawa apa? Bawa keamanan apa? Rasul bawa keamanan apa? Ni bawa hidayah. Nabi datang bawa ni. Jadi yang ini bahaya sebab apa?
Keamanan ni, kalau masuk cari keamanan ni, dia boleh menyebabkan manusia tinggalkan Tuhan. Dia lupa, dia kufur nikmat. Sebab tu nombor satu sebenarnya yang perlu ada semua generasi sebenarnya untuk jaga yang ni lah. Yang mana? Yang ni. Takkan dapat ni kekal tanpa bermula dengan ilmu hidayah tu. Hidayah lah nombor satu sebenarnya. Memang manusia salah faham ni. Jadi, itu berlaku. Tengok Allah kata, demi sesungguhnya datang para rasul untuk ingatkan mereka tentang nikmat ni, kamu dapat ni sebab apa? Pemberian Allah. Maka taatlah kepada Allah, ikutlah petunjuk Allah, tapi mereka akhirnya kufur tadi. Kenapa? Fakazzabu, mereka dustakan Nabi itu. Lalu Allah menyeksa mereka disebabkan apa dia? Zalimun. Mereka ni zalim. Akhirnya dengan keamanan hissi boleh menyebabkan manusia berlaku syirik. Nampak tak? Kalau kita duk fikir ni je, tapi tak fikir ini ilmu, akhirnya boleh jadi apa? Syirik. Itu bahaya. Sebab itu mesti dua. Mana dulu kena utamakan? Ni. Baru sampai sini. Ramai yang utamakan mana? Ramai yang utamakan mana satu? Apa dalil dia? Ramai utamakan ni, apa dalil dia? Surah 30 ayat 7 lah. Inilah ciri-ciri orang yang utamakan tu. Dia nampak ini lebih penting daripada ni. Sebab tu dia sibuknya ni. Ni untuk apa? Untuk dunia. Ni dunia. Ni akhirat. Keamanan ni sampai akhirat. Keamanan ni dunia aja. Kan? Ini sifat maknawi ni apa ni? Keamanan ni kekal. Yang ni sementara je. Makan sedap, tenang, tak ada perang. Tapi kita mati tak nanti? Orang sana dah mati dulu, dia masuk syurga terus. Walaupun dia tak dapat yang ni, tapi dia ada ni. Dia dapat masuk syurga tak? Dapat. Kita pula kan? Yang ni okey je. Tapi ni pula tak ada. Kan? Mati juga nanti. Akhirnya tak dapat masuk syurga. Tu rugi dia. Jadi, tengok balik surah 30 ayat 7. Apa Allah kata? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tadi kita kata mula-mula ni apa? Zahir kan? Zahir. Yang ni batin. Jadi yang alamuna apa tu? Mereka belajar sampai pandai apa dia? Tentang perkara ni. Nak tenang kan untuk sini saja. Dunia saja rupanya. Sedangkan wahum anil akhiratihum ghafilun, tentang akhirat mereka lah. Jadi Quran ni suruh apa? Berkorban kan? Keluarkan agak sukar sikit. Itulah akhirnya apa? Manusia terpedaya juga dengan maksud aman ni. Salah faham juga. Jadi keamanan tu sendiri yang dicari untuk sekadar dunia akhirnya membinasakan kita balik. Sebab tu carilah keamanan yang sebenar, iaitu hidayah daripada Allah. Okey, clear? Jadi daripada sinilah muncul apa? Tadi al-iman, iman. Jadi iman ada perkataan tambah hamzah depan satu lagi ya. Mana? Yuk. Minu. Imanan. Amana yu'minu imanan. Ini maksudnya apa? Percaya dengan penuh yakin terhadap janji Allah.
percaya dan penuh yakin dalam ayat ini masuk iman. Jadi sekarang ni kita tengok, dan kalaulah bahasanya mereka manu apa? Apa ni maksudnya? Telah beriman. Telah beriman oleh mereka. Apa maksud dia? Percaya dengan penuh yakin terhadap janji Allah ni. Mereka percaya dan yakin dengan janji Allah ni. Wattaqau. Dan apa dia ittaqau? Okey. Jadi sekarang ni iman, ini maksud dia. Apa ciri-ciri orang yang percaya dengan penuh yakin janji Allah ni? Ciri dia? Ni yang ni tampak keamanan ada dua. Okey, sekarang ni ciri yang ni pula. Orang yang beriman ni apa ciri dia? Ada dua ayat dalam Quran. Sekurang-kurangnya. Pertama, khasyah. Dia hati yang khasyah. Khasyah. Khasyah ni maknanya takutlah. Takut kepada akhirat, kepada Allah. Dan yang kedua, sanggup berkorban. Ni ayat dia surah 8 ayat 2. Yang ni ayat dia surah 49 ayat 15. Boleh dulu. Kita baca surah 8 ayat 2 dulu. Surah 8 ayat 2. Hati yang khasyah tu maknanya takut. Khasyah tu maknanya takut, gerun. Gambaran dia dalam surah 8 ayat 2. Tengok surah tu dulu. Sekejap. Okey. Batu sikit. Buat batu. Okey, tengok ayat yang kedua. Boleh perhatikan ayat tu. Saya terus baca ayat, saya terjemah terus ya. Okey tak takut ni dia batu. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat tu itu gambaran kepada khasyah ni, takut, gemetar. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak hanyalah orang-orang yang apabila zikirallah maknanya apa? Dia tak sebut pun zikirasmallah kan? Ini terjemah disebutkan nama Allah pula. Apa maksud dia? Zikirallah sebenarnya dia banyak. Antaranya makna dia, antara salah satu makna disebut nama Allah, itu biasa guna dalam terjemahan lain. Disebutkan perintah Allah, disebutkan larangan Allah, disebutkan ancaman Allah, disebutkan berita gembira daripada Allah. Semua yang daripada Allah, semuanya menyebabkan apa? Wajilat qulubuhum. Antara juga makna ulama kata, dia sebut wajilat qulubuhum tu iaitu disebutkan ancaman-ancaman Allah. Okey? Bila dia disebut, dibacakan firman Allah, ancaman-ancaman dia, hati dia rasa gemetar. Faham? Kalau kita disebutkan ancaman Roblox,
Hari ni ada JPJ lah. Alamak, terus tak keluar kan. Terus hari ni kelam kabut dah. Betul tak? Itu disebutkan ancaman JPJ. Kan? Cuba bayangkan. Bila disebut ancaman Allah pula, jadi macam ni pula. Macam JPJ tadi tak? Dia punya perasaan. Relax je. Nampak tak? Sebenarnya dia mencari keamanan apa? Ni je. Dia tak nampak. Allah ni memang tak rasa sekarang. Tapi kamu akan rasa nanti. Ilmu dengan kamu akan meyakinkan dia. Nampak tak? Itu yang masalah dia tu. Jadi manusia akhirnya, bila ya'lamuna zahira min al-hayat, semua yang lain, bodoh rasa. Tapi bila Allah ni, bab ni apa? Relax je. Kan? Kita kata, jangan mengumpat. Ancaman Allah ni, makan apa? Daging saudara. Alah, bukan kan? Alasan relax je. Tapi kalau GPJ tu, ikut pergi ni apa, rotate tak ada, pergi buat sekarang. Terus, sanggup buat. Kan beza dah tu. Itu maksud dia. Bila disebut ancaman Allah, apa dia berlaku? Mengatasi semua ketakutan yang ada pada ancaman ni, mengatasi semua ancaman yang lain. Tak ada. Itulah yang berlaku pada siapa? Sumayyah, sahabat Nabi kan? Yasir, keluarga Yasir, bila berah. Sebab apa? Disebut ancaman Abu Jahal, dia takut ke? Tak takut. Sebab apa? Dia lagi takut ancaman Allah, neraka tu. Apalah sangat kena letak batu atas dada. Itu beza. Hari ni kita macam mana? Termasuk yang cakap ni macam mana? Faham tak? Itu kita nak faham gambaran tu. Sebab itu bezalah maknanya. Bagaimana orang yang Allah sayang ni, Allah masukkan apa dia? Keamanan apa dalam jiwa dia? Mana satu? Maknawi ni. Dengan orang yang ni mungkin boleh jadi apa ni kat kita? Istidraj. Ini mungkin boleh jadi istidraj. Yang ni tak. Ada orang Allah tak bagi ni langsung. Tapi Allah bagi dia ni. Macam kat mana? Palestin tu. Istidraj ni azab sebenarnya, tapi kita rasa nikmat. Perasan je. Kan? Jangan sangka macam tu. Jadi akhirnya, faham Itulah maksud ayat ni. Bila disebut tentang Allah, wajilat seluruh. Jadi ketakutan dia yang tu mengalahkan yang lain. Sebab itulah inilah yang berlaku pada siapa? Ashabul Ukhdud. Kan? Dia takut tak ancaman api depan mata dia? Ada bayi kan, mak dia pun, ni anak aku kecil lagi, nak terjun ni. Ayah anak dia cakap kan, sekejap je kita ni, sekejap je kan. Ayah mak dia pun terjun dengan anak-anak dia. Ancaman api tu, kerana dia mengatasi ketakutan dan ancaman Allah, neraka Allah tu, menyebabkan apa? Tak ada masalah. Hidup dia. Yang penting dia tak apa? Jazakillah. Bermaksiat kepada Allah tu, hidup dia. Itulah dia kan. Kita kadang-kadang macam-macam alasan pula kan. Akhirnya ancaman Allah jadi kecil. Dunia punya ancaman rasa besar sangat pula. Akhirnya banyak tinggalkan akhirat punya kerja kerana takut kehilangan dunia. Betul? Itulah manusia ini. Na'udzubillah kan. Nampak Yang seterusnya. Wa iza tuliyat alaihim ayatu. Apa tu? Bila dibaca ayat-ayat Allah pula lagi. Apa ni? Apa berlaku? Zadathum imanan. Apa maksud dia? Bertambah apa? Iman bertambah. Maksud dia? Ayat apa ni? Iaitu berita gembira dengan apa dia? Ganjaran-ganjaran Allah pula. Dia jadi gairah apa? Bertambah amalan dia. Amalan dia, iman dia bertambah, amalan dia bertambah. Dia bertambah seronok. Ini juga macam mana? Bila dibacakan diskaun, ada jualan murah. Zadathum imanan. Dia yakin kan, dia sanggup labur banyak. Ini kalau kamu labur ni, kamu dapat untung berapa persen, dapat buat kripto lah, apa semua lah, macam-macam lah manusia ni buat kan. Allah pun bagi tahu berita gembira juga. Kamu bagi ni, aku balas 700 kali ganda. Macam mana dua benda tu manusia rasai? Zadathum iman dan tu kat mana satu? Nak tanya diri sendiri. Kita banyak sebenarnya kat mana? RM10 untuk berita gembira dari Allah, 1000 untuk berita gembira daripada dunia. Kan? Itulah manusia. RM10 dia dabur kat Allah, 1000 dia labur untuk berita gembira dunia pula tadi. Macam itulah kita. Tadi ancaman Allah dengan ancaman dunia.
Tengok macam mana dia punya takut ancaman dunia sehingga mengalahkan ancaman Allah. Sekarang ni berita gembira daripada Allah dengan berita gembira untuk apa? Ni kan? Tengok macam mana pula dia. Itulah maksud ayat ni. Ini hanya dapat pada siapa? Keamanan mana? Ilmu. Keyakinan dia tu. Percaya dengan penyakin dengan terhadap apa? Janji Allah. Janji ancaman dan janji berita gembira. Jelas? Jadi ingat ayat ni. Dua perkara dalam ayat ni. Jadi bila diberitakan berita gembira janji Allah, Allah janji untuk bagi ni, pasti Allah lagi punya pemberian lagi terbaik lah. Dan wa ala rabbihim yatawakkalu. Nampak akhirnya kesimpulan dia apa? Illa maksud tawakal. Apa itu tawakal? Maksudnya daripada perkataan wakil. Wakil paling utama siapa? Kalau dalam fiqh ada wakalah kan. Mewakilkan orang yang paling terpercaya untuk jadi wakil ni kan dalam bab nikah dan sebagainya kan, yang terpercaya. Sekarang ni kita dalam hidup kita, siapakah wakil kita yang paling benar kata-katanya dan paling terpercaya jaminannya? Siapa? Allah lah. Tapi kenapa tak yakin kan? Kenapa tak buat tu? Allah kata jamin kalau kamu bagi ni pelaburan ni pasti dapat. Yang lain tu dia pun tak pasti juga tu. Dia pun cari juga. Kita yakin pula orang yang juga bergantung kepada apa? Kepada sesuatu macam kita. Macam mana manusia boleh letakkan keyakinan kepada sesuatu yang lemah dan meninggalkan keyakinan kepada sesuatu yang maha esa, yang maha pasti. Maha kaya tu kan. Itulah maksud dia. Jadi pokok pangkalnya untuk jadi orang yang bertawakal ni dua tadi lah. Apa dia? Ketakutan dia kepada ancaman Allah mengatasi ketakutan dia tentang dunia. Harapan dia, cintanya, sukanya dia kepada janji berita gembira Allah mengatasi segala apa dia? Berita gembira kat dunia ni. Barulah orang ni benar-benar boleh jadi orang yang bertawakal, berserah kepada Allah. Clear tak ayat ni? Ini nombor 1. Itu hati yang khasyah tadi. Yang kedua, jadi dengan bukti dia tadi tu yakin dalam ni tadi, janji Allah tu paling besar bagi dia. Apa berlaku pada tindakan dia secara zahir dia? Surah 49 ayat 15. Syam ada. Okey. 49 ayat 15. Ini dari dalam sudut apa? Tindakan di luar. Jadi dalaman dia apa? Takut ancaman Allah dan sangat gembira dengan janji Allah, menambahkan iman dia kan ayat tadi ya. Dan dia menjadi orang yang sangat-sangat menyerahkan segalanya kepada Allah keputusan. Okey, untuk ayat ni pula sama mula dia, innamal mu'minun. Okey, boleh ya, perhatikan ya. Jumpa muka surat apa ya? Okey. Innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak lain adalah orang yang percaya dengan penuh yakin kepada janji Allah dan juga Rasulnya. Kemudian apa? Lam yartabu. Mereka tidak pernah rasa ragu. Apa bukti dia? Tu. Sanggup berkorban, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Tu. Dua perkara. Mana yang senang? Mana yang lebih senang? Wajahadu, sebab tu yang pertama dulu. Apa dia? Yang lebih ringan, harta. Yang kedua, lebih besar diri mereka sampai yang terbunuh pada jalan Allah. Itu paling dahsyat lah, paling besar sekali. Jadi sanggup pertama, jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ni Allah kata apa? Akhirnya Allah iktiraf orang ni. Ulaika humus. Inilah orang yang iman dia benar. Jadi ini cerita apa dia? Keimanan. Tentang keimanan. Jadi sumber ketenangan yang kekal, yang benar, yang sampai kepada akhirat adalah apa dia?
ilmu inilah. Dan yang ini sebagai apa? Pelengkap saja. Ni pelengkap. Kita nak beribadah yang paling sesuai, mestilah dalam keadaan tenang kan. Yalah macam itulah. Jadi daripada nombor 1 ni, Allah akan ganjarkan yang 2 ni. Tapi tadi kita baca surah ni, kalau kita abaikan keamanan ni, kan? Allah boleh tarik tak yang ni? Allah cabut terus. Daripada kita. Na'udzubillah. Apa dia? Tadi Allah kata, fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un, kan? Allah tarik nikmat ni serta-merta disebabkan apa yang mereka dulu lakukan. Mereka lupa, tinggalkan apa? Tinggalkan petunjuk Allah. Okey. Itu masuk iman. Sebab itulah dia berkaitan rapat dengan rukun iman kita, keimanan kepada 6 tu, rukun iman. Jadi bila sebut ada 2 ni. Bila Allah sebut dalam Quran amanu wat taqau, maknanya ada apa? Yang ni berkisar dengan rukun iman lah, 6. Rukun iman. Yang ada 6 tu. Okey, wat taqau. Apa makna wat taqau pula? Takwa makna dia apa? Takut. Boleh saya padang ni? Ambil dulu. Okey. Jadi tanpa iman, boleh tak sampai makna keamanan yang hakiki ni? Boleh tak? Tak boleh. Ni nombor 1, iman. Sebab itulah ni berkait rapat iman dengan aman ni. Okey. Sekarang kita bincang satu lagi, iaitu takwa. Okey, perkataan takwa daripada kalimah apa? Takwa daripada perkataan wiqayah, kan? Ingat lagi ya? Ya. Ini secara bahasa dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, wiqayah tu apa? Dari sudut bahasa, maksud dia ni. Hifzu syai' imma ni bukan, ni ulama ahli bahasa. Imma ni dhamma yu'zihi wa yadurruhu tulis dulu. Istilah ni penting ni. Hifzu syai' mimma yu'zihi wa yadurruhu. Ini masuk wiqayah. Takwa daripada perkataan ni. Apa itu wiqayah ni? Menjaga sesuatu daripada apa yang yu'zihi boleh memudaratkan, merosakkannya dan memudaratkannya. Yu'zihi itu mengotorkannya. Mimma. Mana? Ni. Wa yadurruhu. Ya. Yadurru. Menjaga sesuatu
daripada perkara yang boleh mengotorkannya lah kita kata. Mengotorkannya dan memudaratkannya. Okey. Menjaga sesuatu daripada perkara yang boleh mengotorkannya dan memudaratkannya. Itu mana wiqayah dari segi bahasa. Dapat menjaga sesuatu daripada apa? Daripada perkara yang boleh mengotorkannya dan memudaratkannya. Ini mana umum. Nanti kalau kita ada barang, contohnya kenderaan kita kan, kita wiqayah dengan kenderaan kita, apa dia? Bawa hati-hati, kan? Bawa hati-hati, tak nak bagi calar sikit pun, nak parking ke apa, macam-macam lah kita buat supaya dia tak calar sikit pun. Lagi nampak dia macam ni sikit, pergi mana? Car wash. Macam-macam lah kita jagalah kan. Itu wiqayah kat barang tu lah. Sekarang ni bila sebut wiqayah untuk dalam Quran, kepada siapa? Kita. Asas dia wiqayah ni dalam surah 66 ayat 6. 66 ayat 6 tu. Hmm, 66 ayat 6. 666 ingat? Senang ingat. 666. 66 ayat 6. Ini amanah ni semualah. Lupa saya nak beritahu satu lagi makna iman, aman tadi. Satu lagi keluar makna amanah. Amanah. Amanah ni maknanya menunjukkan apa? Sesuatu yang perlu dia jaga. Apa amanah dia? Jadi dari situ amanah dia apa? Amanah dia adalah takwa lah. Ni, memelihara. Jadi Allah amanahkan kita untuk menjaga sesuatu. Jaga apa? Ayat ni. Tu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quluhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun wiladun shidadun la ya'sunallah la ya'sunallaha ma amara. Ya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya la ya'sunallaha ma amarahum. Okey. Jadi Allah pesan kepada siapa ayat tu? Orang yang iman ada berapa makna tadi? Orang yang nakkan keamanan. Betul? Orang yang percaya dengan yakin kepada janji Allah. Dan orang ni satu lagi, dia boleh letakkan amanah. Satu lagi tambah, boleh tambah. Maksud iman, maksud dia kaitan tu amanah. Apa amanah kita? Amanah kita apa? Ayat tu. Ku anfusakum. Amanah kamu sekarang adalah peliharalah diri kamu sendiri dan dari apa? Daripada api neraka. Itulah amanah kita yang paling besar sekali. Kan? Jadi amanah yang macam ni adalah dapat dengan hidayah juga. Betul kan? Ramai manusia dia amanah, dia jaga apa? Dia boleh jagalah dunia dia tu kan. Tapi rupanya kat dunia je dia selamat sejuk dalam aircon. Dekat luar rupanya apa? Akhirnya dia mati. Dia lupa nak jaga yang itu daripada panasnya azab Allah tu. Neraka. Itu. Sebab itu Allah sebut ayat ni, ini adalah amanah kamu wahai orang yang beriman.
Dan ketenangan yang sejati bila? Ke akhirat lah. Bila kita nanti ke akhirat nanti bawah naungan 7 golongan kan. Orang semua dalam peluh kita tenang aja. Orang semua nak hisap ni lama berapa puluh ribu. Kita seorang macam waktu subuh ke duha aja. Sekejap orang beriman dia sekejap je. Dia dah masuk syurga dah. Orang lain hisap macam-macam, kita selamat dah masuk syurga. Itulah maksud ketenangan. Ramai cari ketenangan sekejap je. Tapi lupa yang sana nanti kamu lagi kelang kabut. Bayangkan. Dia lupa benda yang sangat panjang yang akan dilalui nanti. Sebab itulah keterangan yang paling hakiki yang mana tadi? Hidayah lah. Okey. Jadi maksudnya, sebab itu dalam ni, maksud takwa ni, dari sudut, ini dari sudut bahasa, jaga sesuatu kan. Jadi kita dah faham ayat ni dah. Jaga diri kamu daripada apa? Azab, api, neraka. Apa gambaran api neraka tadi? Bahan bakar dia apa? Manusia dan batu-batu. Yang jaga api tu siapa? Bagi api tu panas je? Malaikat. Jadi malaikat ni macam kita tak? Dulu kalau macam orang bakar arang tu kan, apa? Arang batu kan. Dekat mana? Taiping tu kan. Dia ada penjaga dia kan. Yang jaga dia tu power tak? Kadang-kadang api tu kan, kita pun kadang-kadang bakar barang pun kadang-kadang tersilap sikit. Dah bakar pun kadang-kadang boleh silap sikit. Kalau kita tengok ada seorang sahabat dia, apa? Dia simen dia kerja kilang simen tu, dia punya bakaran tu dia kena kekalkan berapa ribu? Celsius ribuan baru jadi. Jadi orang yang nak kekalkan tu dia nak kena masuk bahan api tu kan. Ada sahabat dia tu sebelah, kerja dia simbah air kat kawan dia ni. Simbah air kering, baju tu kering, simbah lagi air. Punya panas. Tu bayangkan. Ya, dia kena simbah air tu. Dia kerja dia masukkan bagi panas kekal. Jadi dia kena kerja tu. Kawan dia pula simbah air kat dia. Nak bagi dia tak terbakar dengan bahang tu. Bahang aja bukan api dia. Ya, macam tu. Ini dia kerja dekat mana? Dulu Lafar tu. Memang ada macam tu. Subhanallah. Jadi panas macam tu, dahsyat. Itu yang jaga siapa? Mana? Lemah kan? Ini malaikat apa? Agak-agak kepanasan tu ada kekurang-kurang ke? Lagi dahsyat, lagi bertambah panas, bukan makin kurang. Macam mana manusia bila Allah tegur, Allah cakap macam ni, dia rasa biasa-biasa. Dia takut dunia ni dia punya ni lebih daripada akhirat. Ini satu perkara yang apa? Songsang ni dia salah letakkan sesuatu pada tempatnya. Itu kita kena jaga. Sebab tu Allah kata apa? Jaga keluarga kamu daripada apa? Amanah nombor 1 ni lah dia. Kita boleh jaga anak kita ni apa dia? Takut dia apa? Tak makan. Ya, betul. Tu salah satu untuk kehidupan dunia ni. Tapi jangan lupa jadikan dia hamba yang bertakwa. Jadikan dia hamba yang bertakwa. Itu lebih besar daripada segala-galanya. Jadi yang kilang besi. Ya. Sebenarnya ada di dalam YouTube ada kan video macam tu. Punya panasnya, punya bahang dia tu. Kalau orang tu tak simbah air agak, orang tu dah kena salai lah, panas dia tu. Macam tu sekali. Bahang dia saja. Subhanallah. Jadi sebab itu apa Allah gambarkan bahan bakar siapa yang jaga? Bukan manusia. Apa dia? Malaikat. Tak payah nak simbah air tadi tu. Malaikat ni. Jadi dia boleh jaga dengan kemudian malaikat tu macam mana pula? Sebab yang nak bakar dia siapa? Kalau nak bakar dia batu, kita ada tak timbul rasa belas kasihan? Kalau yang jaga tadi manusia, nak bakar orang tu merau-rau, manusia ada tak rasa sedih? Dah lah cukup lah, tak sanggup nak tengok dia. Betul lah? Tapi ni sekarang malaikat ni Allah kata sifat dia macam mana? Ghilazun syidadun. Ghilaz maknanya apa? Dia je pun dah gambaran dia saja pun dah menakutkan. Dan perbuatan dia sangat kasar. Dan la ya'sunallah, maksudnya tak akan dahaka, tak ada belas kasihan langsung. Na'udzubillah. Itulah Allah kata, neraka punya bakaran ni sangat dahsyat. Jangan terjerumus ke dalamnya walaupun sikit.
Jangan terjemah kerana walaupun sikit. Itulah gambaran dia. Itulah amanah paling besar. Jadi kita gambar, kita balik tengok anak-anak kita, nanti kita ni macam mana ni? Masuk syurga ke apa ni? Kita kena rasa bimbang, rasa harap nak buat betul-betul. Semua yang kita, muka-muka yang comel-comel yang kita nak ni semua sama-sama dapat masuk syurga. Itu yang kita nak. Itulah Quran ni ajar kita. Jadi kita kena apa sikit? Kena kerja keras sikit lah. Go sikit, cakap lah. Selama yang kita mampu kat dunia. Kan? Jadi Allah kata kalaulah mereka ni beriman dan bertakwa. Sebab tu kalau para ulama disebut, ini satu syair daripada Ibnu Mu'taz, saya nak kongsi sikit. Sebelum tu kita masuk ni dari sudut lughah, dari sudut istilah. Wiqayah dari sudut istilah pula. Ain yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina rabbih wiqayah. Bainahu wa baina rabbih wiqayah. Min ghadabihi wa sakhatihi wa azabihi. Min ghadabihi wa sakhatihi wa azabihi. Okey, ni secara istilah. Ini istilah syariat. Dari sudut istilah agama kita macam ni. Dari sudut umum, ini terpakai kepada semua lah. Orang kafir pun pakai, dia pun jaga juga. Jaga sesuatu, cegah daripada benda mudarat kan. Semua orang maklum benda ni. Binatang pun nak jaga juga. Ini dari sudut bahasa, maksud wiqayah macam tu lah. Berusaha untuk jaga sesuatu daripada benda yang boleh mengotorkannya dan memudaratkan. Dari segi agama, bila kita dah baca ayat tadi, apa maksud dia? Ni maksud dia. Apa dia? Dari sudut agama, istilah ni, istilah syariat. Istilah syariat. Iaitu seorang hamba itu menjadikan di antara dia dan Tuhannya pencegah. Seorang hamba itu menjadikan di antara dia dan di antara Tuhannya itu apa dia? Benteng pencegah. Pencegah daripada apa? Daripada kemurkaan Allah. Cegah diri kita, keluarga kita daripada kemurkaan Allah. Sakhatihi, seseorang hamba itu menjadikan di antaranya, dirinya lah, di antara dia dan di antara Tuhannya benteng pencegah daripada kemurkaannya. Ghadabihi, itu kita nak cegah daripada terkena kemurkaan Allah. Wa sakhatihi apa? Dan kebenciannya. Kemurkaan, kebencian. Dan yang ketiga, dan siksaannya. Dan siksaannya. Dapat? 3 perkara. Boleh? Seseorang hamba itu menjadikan di antara dirinya dan di antara Tuhannya benteng pencegah daripada kemurkaannya,
kebenciannya dan siksaannya. Cari jalan macam mana kita dapat cegah daripada diri kita ni dimurkai Allah, tidak disukai Allah dan akhirnya terjerumus dalam azab Allah. Itulah maksud takwa. Okey. Kata Ibnu Al-Mu'tas ni dia wafat 249, dia wafat 296 Hijrah. Dan dia dulu zaman Abbasiyah. Dia kata khalli zunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa. Apa itu takwa? Kata dia, tinggalkanlah dosa, khalli az-zunuba saghiraha wa kabiraha. Khalli wa kabiraha fa huwa at-tuqa. Fa huwa at-tuqa. Kemudian macam mana nak jadi macam tu? Kun fauqa, seterusnya saghiraha, tak, bukan. Fauqa masyi. Yahzuru okey, seterusnya okey, ni 3 part lah. 1, 2 ni. Ya. Ibnu Mu'taz. Nama dia Abdullah bin Mu'taz. Ini pernah jadi khalifah sekejap je pada zaman Abbasiyah tu. Tapi dia sehari semalam je jadi khalifah. Sekejap je. Sebab apa? Dia tak nak, bukan pilihan dia pun. Adalah kisah dia lah. Ibnu Mu'taz ni. Dia lebih kepada apa dia ni?
penyair Arab yang banyak buat macam ni lah. Jadi kita baca Falli zunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil daripadanya serta yang besar daripadanya. Maka itulah takwa. Itulah maksud takwa. Apa dia takwa ni? Tinggal dosa kecil dan dosa besar. Dia tak remehkan yang kecil pun. Itulah maksudnya takwa. Okey, nombor 1. Apa dia tadi? Tinggalkanlah dosa-dosa kecil daripadanya dan besar daripadanya. Maka itulah dia takwa. Okey, macam mana tu nak gambaran macam tu? Kita kalau tengok dia buat gambaran. Kun fawqa mashin fawqa ardi syauki yahzuru ma yara. Iaitu cara dia macam ni. Jadilah kamu orang yang berjalan di atas tanah yang penuh duri. Faham? Jadilah kamu orang yang berjalan di atas tanah yang penuh duri. Yahzuru ma yara. Dia akan berhati-hati dengan apa yang dia lihat. Itulah jalan dia. Jadilah orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Duri tu kecil-kecil je. Ada tak kita nak pijak? Kecil je, pijak satu pun tak apa ke? Semua duri kalau boleh tak nak pijak. Itu maksud dia. Jadilah orang kamu yang berjalan di atas tanah yang penuh duri dan dia akan berwaspada dengan apa yang dia nampak. Semua benda yang kita buat rupanya jangan remehkan. Bisnes kecil pun, hutang 1 sen pun jangan remehkan. Macam duri yang kecil tu, kamu tak nak pijak kan? Ke nak pijak juga? Selembar kecil pun kita tak nak kena. Betul tak? Kita hati-hati. Apatah lagi yang besar-besar. Itulah maksud. Jadi dunia ni macam tu. Segala yang datang kepada kita, anggap dia macam apa dia? Ada duri-duri yang jangan diremehkan. Dia boleh akibatkan kita cedera ni. Itu kata dia. Kemudian apa dia kata lagi? Dapat dah? Jadilah kamu orang yang berjalan di atas tanah yang penuh duri. Dia berhati-hati dengan apa yang dia lihat. Yang kedua, yang ketiga, dia kata lagi la tuhfiranna saghiratan. Jangan meremehkan yang kecil. Dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa. Kerana gunung yang besar itu apa dia? Sesungguhnya gunung itu asalnya daripada batu-batu yang kecil. Kerana gunung yang besar itu asal daripada batu-batuan kecil lah. Begitu juga jangan meremehkan dosa kecil. Kenapa? Dosa besar tu asal daripada dosa kecil lah. Itulah orang yang bertakwa. Boleh? Dapat? Sekali lagi. Apa dia ni? Tinggalkanlah dosa-dosa kecil daripadanya dan yang besar daripadanya. Maka itulah takwa. Mana? Tak ada pun boleh ke? Ada. Tukar lah. Jadi kemudian kedua, jadilah kamu orang yang berjalan di atas tanah yang penuh duri. Dia akan berhati-hati dengan apa yang dia lihat. Dapat? Semua dapat tak? Okay. Ini kalau nak tengok ni dalam diwan Syafi'i lah. Tapi semua bahasa Arab lah kan. Saya bagi ni supaya dapat satu benda kan. Okey, la tuhkiranna apa? Janganlah engkau meremehkan. Janganlah pandang enteng. Kan bahasa Indon ni. Janganlah memandang remeh akan dosa yang kecil. Sesungguhnya gunung itu berasal daripada batu yang kecil. Dapat? Makruh ke kan? Kadang-kadang benda harus. Kan? Tapi terlalu sangat akhirnya abaikan benda yang sunnah dan wajib pun boleh jadi dosa juga kan? Buang masa dosa tak?
Adalah Allah bersumpah dengan masa. Betul kan? Tengok drama. Ya ke? Macam mana boleh 3 jam pula kata buang masa? Kan? Kadang-kadang simple je, benda macam tu je. Jadi kita pandang remeh, alah, untuk hiburkan hati saya sekali-sekala, apa salah? Tengok WhatsApp. Benda itu dia. Ini kata siapa ni? Orang yang takwa ni dia rasa sangat. Dia rasa pentingnya hidup saya ni, saya tak boleh main-main. Sebab hidup sekejap je. Orang yang takwa dia manfaat semua. Dia rasa dia tak boleh abaikan benda kecil pun. Tapi orang yang tak ada takwa, dia rasa apa? Apa salahnya? Suka hati saya lah. Ini hak saya. Itu pandai kamu dah lepas tu. Allah dah kata dah ni 66 ni. Faham jadi kita kena ingat itulah dia. Itulah dia kata kalaulah mereka ni tadi beriman dan bertakwa. Dah faham dah makna takwa dengan iman? Kalau tak ingat balik banyak tadi kan. Tengok video balik dah. Takwa dengan iman tadi Jadi takwa boleh tak datang sebelum iman? Mana mungkin iman ni ilmu. Macam mana orang tu tahu nak jaga daripada apa tanpa tahu benda yang dia nak jaga tu? Tanpa tahu bahaya benda tu. Betul tak? Sebab itulah takwa tak mungkin sampai dengan ilmu, dengan iman tadi. Kita mula dengan apa? Bila Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, takwalah. Takwa ni adalah amalan lepas tu. Iman tadi apa dia? Allah bagi tahu, iman, saya beriman dengan azab Allah yang dahsyat ni. Akhirnya dia buat apa? Saya nak jaga diri daripada sini. Dan dia paling takut dengan tu. Sehingga apa dia? Benda-benda yang lain ni bagi dia remeh je. Sebab itu para sahabat Nabi ni tengok macam mana? Dia perlukan ke macam kita hari ni, perlukan ke apa ni, perkakasan macam kita hari ni kan? Kita kadang tak boleh lah, tak sesuai, perkakasan tak ada kan? Tak boleh nak belajar selesa, saya nak selesa sikit. Kadang-kadang alasan je lah. Sahabat Nabi tak perlu macam tu, bahkan sampai diseksa kan, tapi mereka tetap kekal dengan apa yang dibawa, prinsip dia. Itulah iman tu. Jadi Allah kata, kalaulah mereka ni beriman dan apa ni? Telah bertakwa. Oleh mereka. Jadi takwa ni kita nak takwa yang macam mana? Takwa yang sebenar-benar. Bila kita diingatkan hal tu setiap hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Betul tak? Ayat berapa tu? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kan? Cuba tengok surah 2 ayat 101. Baqarah. Ke ayat 1-2. Surah 3, surah 3. Bukan surah 2 surah 3. Ali Imran. Ayat 101 ke 102? Seratus dua. Jadi bukti iman apa dia? Orang tu akan jadi orang yang apa? Takwa. Bukti iman orang tu akan jadi orang yang takwa. Bukan ayat 1-2, 1-3. 1-2. Allah kata apa tu? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa dia? Bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sampai taraf mana tahap takwa sebenar-benarnya? Takwa yang sebenarnya nak sampai tahap mana? Tadilah sampai benda-benda kecil kan. Jadi Nabi gambarkan takwa yang sebenarnya. Kita kadang-kadang janji takwa ni, kita kata apa? InsyaAllah nanti saya dapat ni sekian-sekian, saya akan takwa. Saya nak ni kan. Jadi takwa ni perlu tunggu ke? Ke dengan apa yang ada saja? Dengan apa yang ada, itu takwa sebenarnya. Dia tak kira, dia tak tunggu sesuatu dengan alasan kan.
Lepas tu dalam ayat, dalam hadis Nabi ni kata apa? Ittaqu, ingat tak? Ittaqu apa? Ittaqun nar. Walau bi syikki tamrah. Ha? Mana? Ittaqu. Bahasanya. Ittaqun nar. Jadi ni Nabi perintah kepada sahabat. Apa ni? Muaz. Apa ni? Jagalah kan, ni lah, jaga daripada perkumbaan ni, azab ni. Peliharalah diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Daripada sebab-sebab boleh masuk neraka. Dapat apa sebab-sebab dia? Kemukaan Allah ni semua ni. Pelihara. Dengan apa nak pelihara? Mesti ada bahan dia, mesti ada benteng dia. Apa nak gunakan apa? Walaupun kamu ada separuh kurma, maknanya apa? Semua yang ada dengan kita, kita boleh jadikan dia benteng untuk cegah daripada api neraka. Sehingga kan sebenarnya ada sahabat yang tak ada apa pun. Siapa? Yang bela Nabi masa perang Ahzab tu? Perang Uhud. Kan? Ada sahabat yang dah putus jari. Kan? Jadi dengan semua tu, sebenarnya apa? Nampak sakit kat dunia ni. Tapi apa? Semua ni tempat-tempat ni, bahagian dia dah masuk syurga dah. Dia selamat tak daripada azab? Selamat dengan diri dia je sendiri. Digunakan untuk selamatkan daripada azab Allah akhirnya. Itulah maksud dia. Sebab itulah perlukan apa? Pengorbanan. Peliharalah diri kamu daripada neraka walaupun dengan separuh kurma. Peliharalah dirimu daripada neraka walaupun dengan separuh tamar. Jangan sia-siakan modal yang kecil. Apatah lagi modal yang besar. Ada orang dia modal kecil dia guna sia-siakan kan. Jadi kalau modal kecil pun sia-siakan, apatah lagi modal besar, lagilah. Kan? Betul tak? Sebab tu dalam hadis lain dia kata man la yashkuru qalil la yashkurul kathir. Siapa yang tak boleh bersyukur dengan benda yang sikit. Sikit pun dia kedekut. Kau dapat banyak, lagi dia kedekut. Kan? Jadi kita dapat. Itulah maksud dia. Jangan remehkan yang kecil-kecil ni bernilai. Kita latih daripada kecil, benda yang kecil pun kita sanggup guna fisabilillah. Benda besar bagi kita mudah je. Tapi kalau tak dilatih, macam mana? Jadi kita kena latih anak-anak kita supaya apa? Tolong orang ke dan sebagainya dah. Supaya senang. Hati dia dah dilembutkan dari kecil lah. Itulah takwa maksud dia. Cari jalan apa yang boleh kita jaga daripada azab, kena azab. Jadi siapa yang beriman dan bertakwa, Allah kata kalaulah mereka ni beriman dan bertakwa, pastilah apa? Pasti masubah apa? Masubah terjemah dia apa? Dia kalau dapat pahala tu dia tak nampak lah. Pahala ajrul pun pahala juga. Masubah ni maknanya sesuatu yang kembali. Saya padam ni boleh teruskan terjemah dia. Pasti kita kata pahala lah. Tapi maksud masubah ni sebenarnya dia perkataan saubah. Saubah. Ni dari sudut bahasa lah. Saubu. Mana? Ni. Okey, saubah ni makna dia rujuk asyai'
ila halatihi al-ula. Ini maksudnya masabah. Okay, dapat. Mengembalikan sesuatu kepada keadaan apa dia? Awalnya. Mengembalikan sesuatu kepada keadaan ula yang dulu, yang awal, yang asal. Asal. Itulah. Kita asal apa? Masa kita lahir, asal kita ada dosa tak? Bersih kan? Jadi begitulah orang buat ni, orang beriman takwa, akhirnya dia balik dalam keadaan apa dia? Macam dia bayi balik. Bersih dari dosa. Kita kena dengan kekotoran yang banyak sekarang, kita makin besar makin kan? Makin sombong, makin macam-macam kan? Dulu tak pernah cakap, tak ada dosa, sekarang dah pernah cakap benda. Kan? Jadi bila kita beriman dan takwa, Allah kata apa? Ni, Allah akan bagi kita ni bersih balik. Tak ke untung benda tu? Kenapa kamu tak nak buat? Itulah maksud dia. So itu antaranya bila orang pergi Mekah kan, dapat haji kan, mabrur kan, antaranya apa? Macam bayi bau. Cuba buka surah 2 ayat 125. Itulah keadaan ayat tu. Surah 2 ayat 125. Ayat pendek tapi dia jadi banyak Ayat pendek banyak. Ayat panjang tak boleh buat yang banyak. Dah panjang ayat, buat banyak lagi nanti parah kan. Jadi saya ringkas sikit ayat panjang. Ayat pendek kita buat banyak sikit. Al-Baqarah. Apa ayat tu? Kan? Wa ij'alnal baita masabatan linnas. Nampak tak? Apa tu? Apa tujuan dia? Ini puncak kepada rukun Islam. Dan siapa yang pergi kan, dah sempurna agama dia kan, dapat apa? Dia pulang dengan apa dia? Bersih. Itu keuntungan dia. Sebab tu masabah tu maksud dia rujuk maksud dia ni. Sesuatu yang dikembalikan kepada keadaan asal dia balik. Masya Allah. Jadi kita ni dalam diuji kan, macam-macam laluan, akhirnya kita balik dengan Allah dalam keadaan asal balik bersih. Itu yang kita nak. Itu yang kita harapkan. Macam mana nak jadi tu? Iman dan takwa. Iman dan takwa. Okay? Ni Allah kata ni. Jadi perkataan ni, kalaulah dihayati oleh orang yang buat tu, boleh tak dapat bersih balik mereka ni? Orang yang buat sihir tadi tu. Ada tak berlaku? Syarat dia beriman dan takwa. Siapa? Ahli sihir zaman Fir'aun. Mereka penuh dengan dosa buat sihir kan. Lepas tengok mukjizat Nabi Musa, semua yang apa? Sujud. Lepas sujud semua tu, kemudian diazab, diseksa oleh Fir'aun sampai mati kan. Kena potong sini, tapi dia tak kisah dah. Sebab apa? Dia dah masuk iman dan takwa. Bersih tak lepas dia pergi? Semua masuk syurga, mati syahid. Ada tak dia buat banyak apa? Tak ada. Iman dan takwa. Sebab tu kat ni iman dan takwa ni tengok kat mana? Tengok sekarang tu, tengok pengakhiran. Akhir nanti istiqamah, iman dan takwa. Itulah nombor 1. Inilah yang kita nak. Inilah Allah sebut pada siapa ni? Kepada Bani Israel tu. Maknanya mereka berpeluang tak dapat teguran Allah ni? Allah sayang, Allah nak dia berubah. Kamu dah buat dosa yang sangat besar, dah keluar buat agama ni kan, kalau ikutkan tu. Tapi Allah bagi peluang, kalaulah kamu beriman dan takwa balik, kamu akan dapat kembali balik bersih macam dulu. Tak nak ke? Itu pengajaran kat kita. Jadi begitu rahmatnya Allah pada hamba-hambanya. Baik, jadi la masubatu min inillahi khair, tentulah pahala maksudnya ni lah. Allah buang semua kekotoran yang ada pada dia tadi. Itu lebih baik dari sisi Allah lebih adalah lebih baik. Adalah lebih baik. Jadi nak dapat macam ni, apa syarat? Ni syarat dia. Kalaulah
Kalaulah mereka apa ni? Mereka mengetahui tapi mereka dah dangkit ke? Penutup. Jelas ayat ni? Kita nak bersihkan kembali kepada Allah, bersih dari dosa. Apa kita kena buat? Iman dan takwa. Iman dan takwa buat apa tadi? 3 perkara lah kan tadi kan. Takwa maknanya apa saja yang modal kita ada gunakan untuk apa? Ikut perintah Allah. Dan kita akan dapat ni. Tapi syarat semua nak dapat ni tadi kena buat apa? Kena ada ilmu. Lau kanu ya'lamun. Kalaulah mereka tahu. Tapi kenapa mereka tak tahu? Mereka kena campak kitab kat belakang. Akhirnya mereka ikut yang syaitan baca. Dia tahu lagi tak peringatan Allah? Tak tahu. Kita boleh tak tahu benda ni kalau kita letak Quran tak pedulikan, boleh? Semua dalam tu. Cerita tentang Allah dalam tu. Kita kena ambil tahu tak? Kita je kena ambil tahu. Yang tak tahu yang di bawah kita pula. Anak kita kena tahu. Itulah maksud dia. Itu syarat dia apa? Kena kalaulah mereka sentiasa nak ambil tahu benda ni. Ini daripada ilmu. Dan dia mudhari' maknanya memang kita sentiasa kena apa? Re-upgrade pengetahuan kita. Kadang-kadang jumpa yang sama pun kita dah lupa. Lah dulu kan. Benda tu dah hilang. Itulah. Memang macam tu. Kena maintain tak? Istiqomah tak? Kena istiqomah buat. Sentiasa. Inilah yang kita perlu tahu dalam ayat ni. Jadi inilah Allah beritahu tentang kebaikan kita ni beriman dan takwa ni apa yang kita akan dapat. Dan bagaimana nak dapat ni? Tendangan dengan ilmu. Lau kanu ya'lamun. Jadi sampai sini dululah untuk pagi ni. Alhamdulillah. Kita sambung ayat seterusnya, ayat 104. Ada soalan ke? Ada soalan Bazar ada soalan? Ada soalan dia? Okey clear kot Semua yang terjemah tadi dapat Kalau yang tak dapat, yang dah dapat tu share kan? Okey, baik. Okay, sampai sini dulu untuk pagi ni. Alhamdulillah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma qatilil kafaratal ladzina yasudduna 'an sabilik wa yukazzibuna rusulak. Allahumma ij'al 'alaihim rijzaka wa 'adzabak. Allahumma qatilil kafaratal ladzina utul kitaba ilahal haqq. Allahumma ansuril islam wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hadimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma 'alaikal yahuda wa man walahu. Allahumma 'alaikal yahuda wa man walahu. Allahumma 'alaikal yahuda wa man walahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.